السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد. Masih kepada Tuan Nazir, pada ahli jawatan kuasa, dan pada Tuan Imam dan Tuan Bilal, dan tidak lupakan pada muslimin muslimat, mukminin mukminat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala sekalian. Pertamanya kita rafakkan kesyukuran kepada Allah Taala dengan setinggi-tinggi kesyukuran, kerana pada malam ini kita masih lagi diberikan peluang oleh Allah Subhanahu wa taala untuk dapat kita menghidupkan malam yang ke-7 Ramadan. Makna katanya tuan-tuan, dan 6 hari dalam bulan Ramadan pada tahun ini telah pergi meninggalkan kita. 6 hari itu tuan-tuan lebih bernilai daripada hidup kita di dunia ini selama 60 tahun. Kerana apa? Kerana setiap minit, setiap saat dan setiap jam, bahkan setiap hari-hari dalam bulan Ramadan itu ada padanya keampunan Allah yang sangat banyak, yang Allah tidak berikan seperti pada bulan-bulan yang lain. Demikian juga adanya rahmat Allah yang tidak Allah curahkan seperti pada bulan-bulan yang lain. Bagaimana tidak hebatnya 6 hari itu berbanding 60 tahun umur kita. Kerana pada setiap hari dalam bulan Ramadan, baik di waktu siang ataupun di waktu malam, Nabi SAW mengatakan Allah akan memilih hamba-Nya yang dimerdekakan daripada api neraka. Maknanya masa kita berbuka puasa tadi tuan-tuan, selama 6 hari yang dah berlalu ni, ada dalam tempoh 6 hari itu hamba-hamba Allah yang Allah padamkan namanya dalam senarai ahli neraka. Satu, atau Allah Ta'ala tutup jalan-jalan yang boleh bawa dia ke neraka. Dan yang ketiganya, Allah Ta'ala haramkan neraka ke atas dirinya. Maknanya Allah kata kat neraka, wahai neraka, ini hamba aku haramkan ke atas kamu membakar kulitnya, membakar dagingnya, apatah lagi menyentuhnya. Nabi SAW kata, وَذَلِكَ فِي كُلِّ يَوْمٍ وَلَيْلَةٍ. Allah pilih hamba-hamba itu setiap waktu pagi dan setiap waktu malam. Masa kita buka puasa tadi, Allah pilih. Yang kedua, bila Allah pilih? Tadi, kita lepas habis tarawih tadi tuan-tuan. Ataupun malam ni nanti kalau kita sambung lagi solat malam, Allah pilih sebelum terbit fajar esok pagi. Jadi besar tuan-tuan. Bulan lain kita tak dapat peluang untuk menjadi hamba Allah yang dimerdekakan atau yang dibebaskan daripada api neraka. Kita tak dapat peluang tu, melainkan bulan Ramadan Al-Mubarak. Sebab itulah tuan-tuan, masa kita solat malam tadi, saya nampak juga ada yang penat. Imam dah bangun,
tak bangun lagi, lambat sikit nak bangun, penat. Ya, kita faham ada orang yang kerja dengan tak selesai kepenatan di tempat kerja, sanggup datang kat masjid. Ada yang tak balik rumah lagi, datang untuk meneruskan salat tarawih. Tapi ingatlah satu benda tuan-tuan, lagi banyak kita penat kerana Allah, setiap titik peluh, setiap kepenatan kita kerana Allah, kita letak dalam kepala kita, kita tanamkan dalam hati kita, Allah akan hilangkan kepenatan itu, Allah akan hilangkan kesulitan kita di hari akhirat. Jadi biar kita penat kat dunia ni tak apa. Sebab penat kat dunia, nanti kita boleh rehat. Habis balik kuliah ni, tuan-tuan balik rehat. Penat kat akhirat, tak boleh rehat. Jadi bayangkan masa kita bangun salat tarawih tadi, penat Ustaz, penat ya. Kalau jadi imam, tak sama rasa kalau jadi makmum. Saya pernah jadi imam. Masa jadi imam kita baca, kita tak rasa penat tuan-tuan. Tapi bila jadi makmum, panjang pula imam, kita rasa penat. Tapi imam baca tu bagus, tak panjang, bagus itu. Kalau nak pendek je kan, tak boleh lah tuan-tuan, semayang 8 je bukan semayang 20 tak apalah, pendek sikit. Baik. Tapi saya selalu tanamkan begini, ya Allah, kalau aku penat ya Allah, tak apa, aku penat ni kerana Engkau ya Allah. Dan Allah suka melihat hamba-hambanya bersungguh-sungguh, berpenat-penat, bersusah payah kerana Dia. Allah suka. Sebab tu masa tuan-tuan puasa, tuan-tuan lapar, tuan-tuan dahaga, ya, kerana siapa tuan-tuan buat tu? Kerana Allah. Sebab tu Allah kata, semua amalan anak Adam dia punya, kecuali puasa, dia adalah milik aku. Dan tuan-tuan bayanglah, penat kita kat dunia salat tarawih takkan sama dengan penat kita di akhirat ketika kita berdiri di padang mahsyar, tempohnya 50,000 tahun. Tak ada siapa pun boleh duduk, tak ada siapa boleh bawa air nak minum, tak ada siapa boleh rehat antara 4 rakaat, tak ada. Semua berdiri tercekak begitu, tak boleh toleh ke kanan, tak toleh ke kiri, hanya menunggu tempoh masa untuk dihisap oleh Allah. Masa itulah tuan-tuan akan tengok. Yang kita penat kat dunia dulu, Allah panggil, hamba-Ku fulan bin fulan, hamba-Ku fulan bin fulan, berilah teduhan pada dia, bawa dia wahai malaikat, letak bawah naungan arasy-Ku. Kenapa? Sebab aku berbangga dengan hamba-Ku ini. Dahulu di dunia dia berpenat-penat, dia bersusah payah, dan dia berkeringat, dan dia bertitik peluh kerana aku. Ini besar tuan-tuan. Jadi kalau boleh, istiqamahlah sampai malam yang terakhir Ramadan. Sebab sepanjang dah beberapa hari ni, saya kurang sikit ada suara. Jadi imam tarawih ni pakai suara banyak sikit. Banyak 5-6 malam ni saya tengok mana-mana masjid, dia tak macam dulu lah tuan-tuan. Orang tak berapa meriah. Saya tak tahulah sama ada ramai yang dah arwah masa PKP tu, ataupun yang arwah datang balik pun tak ada juga. Jadi mana-mana masjid saya pergi, dia tak macam dulu meriah ni. Sembahyang tarawihnya penuh. Oh, seronok. Ya. Jadi kalau boleh, kita nak jadikan Ramadan tahun ini, masih Allah bagi peluang kat kita, nyawa masih ada baki lagi beberapa hari yang banyak ni, tuan-tuan ajaklah kawan-kawan jiran yang ada kat rumah kita, datang meriahkan. Sebab kita tak tahu, barangkali inilah Ramadan terakhir Allah bagi peluang kat kita. Berapa ramai kawan kita tahun lepas mereka dah tak dapat dah Ramadan. Tahun ni mereka tak berjumpa dengan Ramadan. Allah dah ambil nyawa mereka. Tuan-tuan tahu, satu Ramadan saja Allah bagi kita hidup, 1 bulan Ramadan saja sudah cukup untuk bawa kita masuk syurga. Dah cukup, tak perlu banyak Ramadan.
Sebab tu saya teringat ada satu riwayat saya baca. Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu an, dia ada sahabat dia, kawan karib dia. Seorang kawan karib dia itu mati syahid di medan perang. Pergi perang dengan Nabi SAW, mati syahid di dalam peperangan Khandaq. Meninggal syahid. Seorang lagi kawan dia pergi perang juga, tapi tak syahid. Pergi perang nak mati syahid, tapi tak dapat mati syahid. Allah tak bagi. Kenapa tuan-tuan? Rupanya Allah nak panjangkan umur dia, supaya tahun tu dia bertemu dengan bulan Ramadan. Abu Sa'id, dia mimpi jumpa dua orang kawan dia ni. Dia pun pergi perang juga, tapi tak mati syahid juga. Dia pergi perang juga. Bila dia pergi perang, bila dia bermimpi jumpa dua orang kawan dia, salah seorang yang meninggal kemudian tu tuan-tuan, meninggal selepas bertemu Ramadan tu, dua orang kawan dia ni duduk di hadapan pintu syurga Allah. Dia mimpi dia, dua orang kawan dia duduk depan pintu syurga. Tuan-tuan pernah mimpi duduk depan pintu syurga? Ada siapa pernah mimpi duduk depan pintu syurga? Angkat tangan. Kalau pernah, hebatlah tuan-tuan. Saya pernah tuan-tuan mimpi duduk depan pintu tandas. Bukan pintu syurga, pintu tandas. Mengigau mimpi nak buang air sedap-sedap. Pintu apa? Pintu tandas. Ingat pintu syurga tadi? Kalau pintu syurga okey jugalah. Bila dah duduk depan pintu syurga, malaikat Ridwan memanggil yang meninggal dunia kemudian, yang sempat bertemu dengan Ramadan tu, masuk syurga dulu. Yang meninggal syahid tu masuk syurga 50 tahun selepas itu. 50 tahun, bukan sekejap, lama. Lepas dah masuk, malaikat kata ke Abu Sa'id, kamu belum lagi sampai masanya. Sebab dia tak mati lagi. Balik. Dia pun balik. Esok dia jumpa Nabi SAW. Dia tanya tentang mimpi dia. Nabi kata, mimpi kau tu benar. Mimpi kamu itu bukan mainan syaitan, bukan mainan. Itu mimpi ru'ya as-salihah, mimpi petunjuk daripada Allah. Tapi Abu Sa'id kata, macam mana kawan dia yang meninggal tak syahid masuk syurga lebih awal daripada yang mati syahid? Sedangkan tuan-tuan, tak adalah kematian yang lebih mulia daripada orang yang mati syahid di medan perang. Agak-agak kita kalau puasa-puasa macam ni, malam-malam macam ni ajak pergi perang, oh tak adalah tuan-tuan. Kan? Bukan senang lagi perang ni. Bukan hidup perang ni boleh bawa mati. Tapi Nabi kata kepada Abu Sa'id, bukankah kawan kamu tadi Allah dah panjangkan umur dia, dia telah bertemu dengan Ramadan. Dalam Ramadan tu dia solat dengan Nabi, dalam Ramadan tu dia puasa dengan Nabi, dalam Ramadan itu dia buat kebaikan-kebaikan yang lain, dan dia juga mendapatkan Lailatul Qadar. Maka oleh kerana itu, jarak dia dengan orang yang mati syahid tu, kenapa dia masuk 50 tahun lambat? Kerana jarak mereka, darjat dalam syurga adalah jarak antara langit dan bumi. Maknanya tuan-tuan, Allah Ta'ala ni dia maha pengasih. Dia tahu saya tuan-tuan nak masuk syurga dengan mati syahid tak ada kemampuan, tak ada kekuatan tu. So Allah nak bagi kita masuk syurga cara lain. Antaranya Allah hadiahkan kepada kita Ramadan. Tapi malanglah
Orang yang Allah bagi peluang dia duduk dalam Ramadan tapi dia tak dapat. Ni benda pertama tuan-tuan. Tuan-tuan kena minta sepanjang Ramadan ni. Apa dia yang pertama? Hidayah dan taufik. Hidayah dan taufik. Ya Allah, berikanlah hidayah kepada kami sepanjang Ramadan. Ya Allah, kurniakanlah taufikmu sepanjang Ramadan. Apa makna hidayah tuan-tuan? Hidayah bukan Kak Nur Hidayah. Itu hidayah lain. Hidayah ni Allah Ta'ala berikan cahayanya. Dia tunjukkan kepada kita jalan untuk kita berbuat kebaikan, untuk dekat dengan Allah. Contoh, tuan-tuan malam ni datang masjid ni dengan hidayah Allah, bukan dengan kekuatan tuan-tuan. Sebab ada orang malam ni, dia dengar ni kat menara speaker masjid ni, dia dengar orang tengah sembahyang tarawih, orang tengah sembahyang isyak, orang tengah buat ibadat, dia tak datang. Dia tak datang. Dia rasa kat tempat restoran dia lepak tu lebih afdal. Dia rasa dia duduk bersembang-sembang di luar dan kadang orang solat tarawih itu lebih baik. Sebab apa tuan-tuan? Bukan dia tak nak datang, tetapi bila Allah beri hidayah kat kita, maknanya Allah pilih kita. Allah pilih kita. Tuan-tuan kena bersyukur. Sekelip mata kalau Allah nak tarik hidayah ni, esok tak datang lah, percayalah. Kalau Allah tarik hidayah tu, esok tiba-tiba hati rasa malah datang, boring lah, rehat lah. Boleh, bila-bila masa boleh. Sebab tu kalau Allah dah pilih kita tuan-tuan, jagalah. Jagalah apa yang Allah pilih tu. Yang kedua, taufik. Apa makna taufik? Iaitu bila Allah beri taufik kepada hambanya, Allah akan bimbing hambanya kekal berada dalam kebaikan. Dapat hidayah satu hal. Nombor dua tu kita nak dapat tu adalah taufik. Taufik tu macam mana? Kalau tuan-tuan datang semayang malam ni sampailah akhir hayat tuan-tuan pun tuan-tuan tak tinggal solat malam, walaupun sekadar 2 rakaat. Sebab itu Nabi SAW pernah tegur seorang sahabat yang bernama Ibnu Umar, anak Sayyidina Umar. Ibnu Umar ni masa dia umur 8 tahun, 9 tahun, dia dah solat malam tuan-tuan. Sampailah bila dia besar sikit, dia dah tertinggal solat malam tu. Tertinggal. Bukanlah tak buat langsung, buat, tapi ada tinggal. Kemudian satu hari, ini tuan-tuan boleh baca dalam kitab Riyadhus Shalihin yang saya ngajar tu pun ada, cuma tak sampai lagi lah. Sampai satu hari Allah bagi Ibnu Umar ni mimpi. Dia mimpi dia duduk pergi kat satu taman. Taman tu cantik. Lepas tu ada satu tangga nak naik ke satu tempat. Tempat di atas tu ada sebuah singgasana. Dia nak naik, dia jatuh. Dia nak naik, dia jatuh. Dia jaga pada mimpi. Dia tanya Nabi SAW, ya Rasulullah, apa tu? Yelah, takut kadang-kadang kan mainan tidur syaitan kacau ke. Nabi kata, sebaik-baik manusia itu, wahai Ibnu Umar, orang yang pernah menunaikan salat malam dan dia tak tinggalkannya. Kalau kau tak tinggalkan, kau dah boleh naik dah. Ibnu Umar kata, sejak hari itu aku tak pernah tinggalkan salat malam sampai akhir umurku. Tuan-tuan bayang, daripada umur dia belasan tahun sampailah umur dia Allah panjangkan 70 tahun. Tak pernah tinggal walaupun sekali. Makna katanya itu orang yang Allah beri apa? Beri taufik. Yang ketiga tuan-tuan, mintalah dalam sepanjang Ramadan ini Allah berikan kepada kita afiat. Afiat.
Apa makna afiat? Afiat ni Allah Ta'ala pelihara kita, Allah Ta'ala jaga kita, Allah Ta'ala lindung kita. Sebab ada orang dapat bertemu Ramadan tapi dia sakit, bau semangat nak datang semayang, kena gaut pula. Oh, tak boleh lah Ustaz, ini kalau duduk pun sakit, baring je boleh. Masalahnya saya kalau semayang baring, saya sedar-sedar subuh. Al-maklum lah, dah buka puasa, makan pula nasi berani gam, rasa macam kena gam lah mata tu. Makan-makan semayang-semayang, saya sedar, oh dah azan subuh lah, terlepas lah semayang tarawih. Nak duduk sakit, nak berdiri lagi-lagi sakit. Maknanya tuan-tuan, minta afiat. Ada orang masuk Ramadan, Allah uji dia sakit. Ada orang masuk Ramadan, Allah uji dia sibuk. Oh, saya tak sempat baca Quran Ustaz, sibuk saya Ustaz. Pagi potong bawang, tengah hari siang bawang, petang hari jual bawang, malam hari bau bawang. Tak sempat saya, niaga. Yang ni pula sibuk, yang tu sibuk, yang ni sibuk, yang ni. Bukanlah salah niaga, salah buat kerja, itu tidak salah. Tapi jangan jadikan itu sebagai alasan untuk kita tidak mencari ruang bagi mendapatkan peluang kita beribadat pada Allah dalam bulan Ramadan ni. Sebab tu cara dia macam mana? Minta afiat. Kalau kita sibuk, Allah akan beri lapang. Kalau kita susah, Allah berikan senang. Kalau kita malas, Allah berikan rajin. Kalau kita rasa penat, Allah bagikan kudrat. Itu semua namanya afiat. Kalau kita banyak duit, Allah jadikan kita pemurah. Itu afiat. Afiat namanya. Ada orang umur 80 lebih, semayang tarawih 20 rakaat, afiat Allah bagi kat dia. Ada satu tempat saya pergi, 87 tahun, 20 rakaat semayang berdiri, bukan duduk. Saya tengok, kagumlah saya. Saya kalau tengok orang tua-tua yang rajin ibadat ni, saya doa kat mereka tuan-tuan, ya Allah, berikanlah, berkatilah umur dia ya Allah. Sebab bukan senang orang yang dah berumur nak buat ibadat. Sebab kudrat dah tak ada, tapi boleh mujahadah lagi, bersungguh lagi. Bukan senang. Biasanya dah umur-umur pencen ni, Ustaz cukuplah, lebih kurang je lah ibadat pun. Sebenarnya cita-cita kita, bila kita dah makin berumur ni tuan-tuan, cita-cita kita sepatutnya syurga. Lagi meningkat umur kita, lagi rindu syurga. Lagi meningkat umur kita, lagi rindu syurga. Sebab itulah asal kita pun. Bila umur kita makin meningkat, kita rindulah nak balik kampung kita dulu. Takkan tak rindu? Masa muda-muda ni ialah pasal dekat dengan dunia, rindu dunia lagi. Dah naik umur ni patut kena rindu syurga. Rindu kat bidadari ni, bidadari dia tunggu abang bila abang nak balik ni. Abang ni masalah kalau dia keluar kan, abang tak jadi balik pula. Kan? Jadi makna katanya, kita kena minta kepada Allah Subhanahu Wa Taala afiat, supaya dengan afiat itu kita dapat ingat untuk kembali kepada Allah di hari akhirat. Kemudian yang keempat tuan-tuan, banyaklah minta kemaafan. Banyaklah minta kemaafan. Sebab tu imam baca Allahumma innaka afuwun karim. Kenapa Nabi tak ajar isterinya Sayyidatina Aisyah bulan Ramadan, bila isterinya tanya, ya Rasulullah, kalau aku bertemu dengan Ramadan tapi aku uzur, apa doa yang perlu aku baca? Nabi tak kata Allahumma innaka ghafurur rahim, tapi Nabi kata apa? Allahumma innaka afuwun. Sebab apa? Sebab
bulan yang mulia ni, kalau kita buat dosa, kita tak patut dapat keampunan. Kita kena minta maaf ke Allah. Kenapa tuan-tuan? Sebab bulan Ramadan syaitan diikat, syaitan dirantai. Senang patutnya kita ni jadi baik. Senang patutnya orang datang semayang, senang untuk orang baca Quran, senang untuk orang puasa, senang untuk orang semua senang. Patutnya tak susah, tapi susah juga. Kalau bulan lain tu susah, fahamlah. Syaitan daripada chairman semua ada. Yang pangkat besar, pangkat general apa semua ada. Maka tak peliklah dengan nafsu kita lagi, dengan halangan apa lagi. Ini dalam bulan yang mulia ni, malaikat lebih banyak, pintu neraka pun tutup, pintu syurga buka. Bulan lain pintu neraka buka, pintu syurga kadang-kadang je buka, hari-hari tertentu je buka. Patutnya bulan ni lagi senang kita beramal, tapi ada juga yang tak beramal. Jadi sebab tu Nabi ajar jangan minta ampun, minta maaf. Contohlah, satu orang dia buat salah kat tuan-tuan, sekali dia buat salah, 2 kali, saya minta ampun ya, kira aku ampunkan kau lah. Tapi kalau dia buat kesalahan yang sama kat tuan-tuan 200 kali, takkan nak minta ampun lagi? Tak patutlah. Sebab itu dah berlebihan, dah melampau. Sebab itu diajar kita minta kemaafan. Satu lagi tuan-tuan, kenapa diajar minta kemaafan? Kerana saya teringat pakcik Nabi Abbas bin Abdul Muttalib. Abbas bin Abdul Muttalib, dia datang jumpa Nabi SAW, rambut dia dah beruban, bulu kening beruban, janggut beruban semua, mata dia pun dah kelopak mata pun dah turun dah. Tu sah kata Abbas bin Abdul Muttalib, bulan puasa ni ramai orang kelopak semua turun. Siang hari puasa, time dalam kuliah, semua menurun. Begitulah trend puasa tu. Kan? Dia tanya Nabi, ya Rasulullah, apakah doa yang paling baik untuk aku baca di umur-umur aku ni? Nabi kata, banyaklah minta kepada Allah 2 perkara. Pertama, al-afwa, yang kedua al-afiyah. Satu kemaafan, satu lagi afiat. Afiat tadi saya dah terang kat tuan-tuan. Kenapa Nabi suruh minta kemaafan? Perhatikan. Kerana orang yang Allah dah berikan umurnya menjangkau 40 tahun sampai 60 tahun. Fasa umur 40 sampai 60, itu adalah fasa untuk kita kembali pada Allah. Kalau umur kita dah melepasi 60 tahun masih belum kembali kepada Allah, membuat persediaan bekalan akhirat, ulama mengatakan Allah tidak ingin mendengar alasannya di akhirat. Maknanya kalau dia balik daripada masyar, masa dia dihisap di hadapan Allah, bila Allah hisap amalan dia, dia nak bercakap, itu yang surah Yasin kata, al-yawma nakhtimu ala afwahihim, kunci mulut dia. Orang macam ni Allah kata aku tak izinkan bercakap. Sebab apa? Sebab daripada umur dia sampai ke 40 tahun, nak sampai ke 60 tahun, Allah dah cukupkan semua keperluan hidup kita. Sebab tu tuan-tuan tengok orang kalau dah sampai umur 40 tahun, banyak dah keperluan hidup dia Allah dah bagi, Allah dah cukupkan. Nak kita yang dah umur 40 ke atas ni, kena banyaklah minta kemaafan lebih banyak pada Allah Ta'ala. Sebab seolah-olah macam kalau kita tengok kanak-kanak berlari dalam masjid, tuan-tuan tak kisahlah dia budak, kalau orang tua 60 main bekerja-kerja sorok belakang tiang,
Tuan-tuan rasa nak buat apa ke dia? Kan? Macam itulah juga kalau Allah dah bagi hidup daripada umur 40 sampai 60 dan lebih 60, tapi masih lagi hidup jauh daripada Allah, takkan Allah nak dengar alasan dia lagi? Allah kata dah, tutup mulut, aku tak nak dengar alasan, aku ingin hukum saja. Tapi kalau orang yang meninggal bawah 40 tahun tuan-tuan, oh masih remaja, masih nafsu bergelora, dunia pun baru nak kenal, walaupun dia ada dosa, kalau Allah hisap dia, Allah bagi peluang dia bercakap, tak apa, dia mencakap, ya Allah saya ni kawan ajak, tak apa, Allah dengar lah, betul, Allah akan nilai lah. Tapi yang orang Allah dah bagi 40 ke atas ni, minta maaf lah, minta maaf. Sebab itulah kita kena jadikan Ramadan pada tahun ini adalah Ramadan yang terbaik bagi kita dalam sepanjang hayat hidup yang Allah hadiahkan pada kita, supaya Ramadan ini menjadi satu hadiah yang kita boleh bawa balik ke akhirat, yang Allah berbangga dengan kita, insya-Allah. Baik, saya rasa sekadar itulah yang dapat kita kongsikan pada malam ni sikit sebanyak. Insya-Allah kita akan sambung lagi beberapa pengajaran yang bermanfaat pada kuliah yang akan datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.